Selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar? Sihat? Okey, kita bertemu kembali dalam Hot Tips SPM 2023. Okey, apa khabar sahabat Sarawak? Ingat lagi tak cikgu? Kita kembali bersama-sama dengan seluruh pelajar Semenanjung Malaysia dalam seminar Hot Tips. Sebelum cikgu mulakan slot cikgu, cikgu ingin berterima kasih kepada pihak penganjur kita, iaitu Masa Universiti dengan ES Tutor Venture. Dan hari ini, apa yang cikgu akan dedahkan kepada anda? Semuanya tentang hot tips. Maksudnya, dalam 4 ataupun 5 hari lagi, kita akan menduduki peperiksaan sejarah SPM. Untuk itu, apa yang anda perlukan untuk anda skor cemerlang? Cemerlang dalam erti kata A+ lah, apa lagi? So, tanpa melengahkan masa, slot cikgu akan sentuh sedikit tentang kertas satu. Kertas satu, tak payah buat apa-apa. Apa yang anda kena buat? Soalan objektif, 40 soalan, nak betul semua? Senang saja. Apa anda kena ada? 2 buah buku teks. Di buku teks anda, di setiap penghujung bab, ada 4 soalan. 4 soalan kali 10 bab, 40 soalan untuk tingkatan 4, 40 soalan untuk tingkatan 5, ada di buku teks anda. So, anda kena buat soalan itu. Kenapa cikgu? Sebab 40 soalan plus 40, 80 soalan itu diubah suai dan anda akan dapat dalam peperiksaan SPM. Ini rahsia. Selain itu, kalau berpeluang, tolonglah buat soalan tahun lepas. 1 ataupun 2 set. Cukup. Objektif dah settle. So, kita punya bisnes hari ini adalah bukan jual barang lah. Sejarah bukan? So, apa yang kita nak buat hari ini? Semuanya tentang ramalan-ramalan penting yang bakal anda jumpa dalam peperiksaan SPM tahun ni untuk kertas 2. Tanpa melengahkan masa, kita mula dulu . Tengok kelas. So, tingkatan 4, kita ada 10 bab. Cikgu, perlu tak saya nak belajar 10 bab tu? Perlu tak? Ya, jangan skip mana-mana bab. Kenapa? Bab ini sentiasa berulang. So, untuk mengelakkan kita tidak terjebak ke dalam sengsara, apa kita kena buat? Kita kena ulang kaji semua bab, tetapi bukan semua topik. So, dalam bab pertama, apa yang kita kena fokuskan tahun ni ialah bahagian Kesultanan Melayu Melaka. Semua bahagian berkaitan ciri-ciri negara bangsa. Cikgu, banyaklah. Tak ada. Ada 6 isi saja. 6 isi yang kita kena fokuskan adalah 2 isi, iaitu sistem pemerintahan pembesar 4 lipatan, iaitu pembesar ber-4, ber-8, ber-16, ber-32. Yang kita kena tekankan apa? 4 orang pembesar pusat. Siapa dia? Bendahara, Temenggung, Laksamana, Penghulu Bendahari. Anda keluarkan 2 isi, 2 isi, 2 isi, 2 isi. Cukup. So, kedua, ini yang anda kena tekankan detail. Letak star beribu-ribu dekat buku anda, iaitu ciri-ciri undang-undang Melayu tradisional. So, kalau kita kata undang-undang Melayu tradisional, ada berapa? Kita ada 2 undang-undang Melayu tradisional yang kita kena fokuskan, iaitu Hukum Kanun Melaka. Catatkan, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. So, 2 undang-undang ini ada 4 ciri, 4 ciri. Cikgu bagi contoh. Dalam Hukum Kanun Melaka, ada jenayah, peranan pemerintah, kekeluargaan, ekonomi. Ada 4 isi, betul tak? Dalam 4 isi ini, setiap satu isi keluarkan 1 contoh. Cukup. Dalam Undang-Undang Laut Melaka pula, kita ada peranan nakoda, perkapalan, jenayah, percukaian. Ada 4 isi, setiap satu isi keluarkan 1 contoh. So, 8 ayat, settle. Ini yang anda kena fokuskan untuk bahagian bab pertama. Cikgu, dalam bab pertama, boleh tak keluar soalan kebat? Ya, boleh keluar. Soalan kebat yang boleh keluar dalam bab pertama ialah, apa dia? Semua orang tahu tak? Peranan pemerintah dan rakyat. Peranan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Settle? Bab 1, ini sahaja anda kena fokuskan. So kita pergi ke bab 2. Guys, letak star beribu-ribu dekat bab 2. Kenapa? Kenapa cikgu? Kan nasionalisme sudah keluar tahun lepas. Ya,
Walaupun nasionalisme keluar tahun lepas, anda kena fokuskan. Sebab apa? Bab nasionalisme ini adalah bab paling panjang dalam sejarah. So, bab yang paling panjang. So, cikgu, apa yang saya nak baca? Ada banyak benda. Saya takutlah. Ya, semua orang akan berungut. Setiap pelajar akan berungut. Dia akan beritahu pada cikgu, cikgu susah lah. Tak ada susah. Sebab apa? Yang kita kena fokuskan tu dua aspek sahaja. Aspek pertama yang kita kena fokuskan. Tengok ni kat atas ni. Ini cikgu saya takut lah. Saya nampak saja perkataan nasionalisme barat. Saya takut. Cikgu ada banyak lah. Revolusi keagungan England. Perang kemerdekaan Amerika. Revolusi falsafah Perancis. Ya memang banyak. Dekat buku teks satu petikan dia bagi. Tapi ketika kita belajar, kita kena keluarkan ni je. Sebab-sebab kemunculan revolusi, tindakan dalam revolusi, dan juga kesan dia. So, setiap bahagian revolusi, pecahkan 3 benda ni, keluarkan point dia. That's it. Ini cara nak belajar. Itu sahaja untuk nasionalisme barat. Tapi yang kita kena tekankan, ambil pensel anda, letak star. Ini dia. Nasionalisme Melayu. Kalau orang kata nasionalisme Melayu, cikgu banyaklah cikgu. Ya, saya tahu. Yang sudah keluar dalam SPM tahun lepas ialah bahagian apa? Bahagian maksud nasionalisme dengan faktor-faktor kebangkitan nasionalisme sudah keluar. So tahun ni fokus kita sangat penting adalah peranan golongan intelektual. So dalam peranan golongan intelektual kita ada 3 golongan intelektual. 1, intelektual agama. 2, intelektual berpendidikan Inggeris. 3, intelektual berpendidikan Melayu. Daripada 3 golongan intelektual ini, yang kita kena tekankan secara detail ialah intelektual agama, iaitu golongan yang memperjuangkan gerakan Islam. Cikgu, Islam? Tak ada. Islam. Apa itu Islam, cikgu? Islam maksudnya menggunakan agama Islam untuk membangkitkan semangat kebangsaan. So, yang diperjuangkan oleh bekas graduan-graduan yang belajar daripada Timur Tengah, khususnya Universiti Al-Azhar. So, apabila anda belajar berkaitan golongan intelektual, macam mana saya nak belajar, cikgu? Ada banyak, adakah buku teks? Pecahkan setiap golongan kepada 4 aspek sahaja. Okay, let's say kita nak belajar berkaitan apa tu? Golongan intelektual agama. Okay, you pecahkan pada 4. Siapa pengasas atau tokoh dia? 2, apa tujuan dan matlamat dia? 3, cara-cara perjuangan mereka. 4, kesan perjuangan mereka. So, bila you pecahkan pada 4 dan keluarkan poin-poin dia, kamu hanya akan dapat 8 poin sahaja. Cikgu, kenapa dari tadi 8? Kenapa cikgu tukar nombor 8 kan? Tak ada. Maksimum markah yang akan diberikan kepada soalan fakta ialah 8 markah. So, kalau maksimum markah yang diberikan kepada soalan fakta itu 8, maka kenapa nak tulis banyak? Jangan tulis banyak. Cikgu, saya akan tulis 20 ayat lah, 30 ayat. Anda ingat ada masa kah? Mana ada? Tak ada. So, 8 ayat, 8 markah. Dan trend soalan baru, cikgu kena dedahkan rahsia ni. Mulai tahun lepas, trend soalan baru adalah 9 markah. So, kalau kita kata 9 markah trend baru tu, apa soalan tu? Jangan takut. Itu bukan soalan fakta. Itu adalah soalan kebat. So, kalau soalan kebat, 9 markah, you bagi 3 isi. Itu lain cerita. Tapi fakta, maksimum 8 markah. Boleh faham? Okay, additional untuk bab 2, tolong fokuskan sedikit sebanyak tentang nasionalisme Asia Tenggara. Ada banyak negara yang kita kena fokuskan tahun ni ialah Filipina, Indonesia dan jiran kita, Thailand. Kenapa? Kenapa Thailand ni saya boldkan? Sebab Thailand merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Sebab itu Thailand so special. So, Thailand apa nasionalisme dia, cikgu? Dia mengubah sistem birokrasi, menentang sistem raja dia sendiri dan juga menghalau orang asing yang tidak ada kepentingan. Itu adalah nasionalisme Thailand. So, fokus Filipina, Indonesia, Thailand.
iaitu bahagian perkembangan nasionalisme. Okey, so ayo kita pergi ke slide seterusnya. Bab ke-3. Masuk bab 3. Alamak, ni hebat ni. Cikgu, ada banyak lah konflik, perang, Jepun. Mana satu saya nak belajar, cikgu? Guys, tahun ini fokus kita lebih kepada bahagian konflik. So kalau cikgu kata konflik, kalau kita lihat soalan tahun lepas, unik dia ada 3 peperiksaan tau. SPM ada 3 kali. March, April, September. 3 peperiksaan. Bahagian konflik yang dia tekankan sedikit adalah di peperiksaan bulan September, iaitu SPM ulangan, dia sentuh sedikit tentang Perang Dunia Pertama. Tapi untuk tahun ini, fokus kita kena fokuskan secara detail Perang Dunia Pertama yang akan mencetuskan Perang Dunia Kedua. Tengok, kita kena kaitkan kedua-duanya. Perang Dunia Pertama yang akan mencetuskan Perang Dunia Kedua. Cikgu, macam mana cikgu? Untuk itu kita kena tahu sebab-sebab dan kesan Perang Dunia Pertama. Cikgu, apabila saya belajar, dekat buku teks ada banyak lah. Jangan belajar banyak. Jadi smart student. Macam mana nak belajar? 3 sebab. 3 sebab dikeluarkan. Setiap satu sebab, satu contoh. Satu contoh. Maksudnya, 3 sebab, 3 contoh, 6 ayat. That's it. Kesan pun sama. Ada apa? Perang Dunia Pertama, ada apa kesan? Pertama, persidangan damai Paris. Kedua, perjanjian Versailles. Ketiga, pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Keempat, tamatnya sistem beraja di dunia. So, 4 kesan Perang Dunia Pertama. Daripada 4 kesan ni, 2 kesan you letakkan secara detail, iaitu perjanjian Versailles yang menguntungkan golongan menang dan juga kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang telah mencetuskan kembali satu lagi perang, iaitu Perang Dunia Kedua. Okay? So, Perang Dunia Kedua, direct question dia. Direct. Ini saja boleh keluar. Sebab membangkitkan Perang Dunia Kedua di Eropah dan proses-proses Perang Dunia Kedua. Cikgu, kalau proses tu banyaklah cikgu. Dekat buku teks saya nampak 2 muka surat dia tulis. Jangan belajar semua. Yang anda kena tahu 5 benda ini. Apa dia cikgu? Jerman memulakan perang. Kejayaan Jerman mengebom London. Menguasai bandar-bandar dekat Perancis. Yang keempat ni sangat penting. Cuba menguasai Saint Petersburg dan juga Moskow. Gagal. Akhirnya Jerman lumpuh. Jerman lumpuh akibat pakatan ketenteraan yang dibuat oleh 3 orang pemimpin yang paling hebat di dunia. Franklin Roosevelt, Winston Churchill, dan Joseph Stalin. 3 orang pemimpin buat pakatan, jatuhkan Hitler. Hitler tewas. So ini proses yang anda kena tahu. So guys, tahun ni tolong tekankan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Cikgu, saya ada masa lebih lah. Kadang-kadang saya duduk dekat tanda, saya ada masa sikit. So apa saya nak buat? Saya nak belajar cikgu. Boleh. Pada masa itu, kalau ada masa lebih, tolong tekankan sedikit tentang bahagian dasar-dasar pendudukan Jepun di negara kita. Ada banyak dasar kan? Jangan baca semua. Keluarkan 3 dasar. Dasar ketenteraan, dasar ekonomi, dan juga dasar sosial. 3 dasar ni keluarkan poin-poin dia, simpan. Untuk apa? Safety purpose bagi bab 3. Clear? Clear? Bab 3 tekankan apa? Perang dunia. Selepas kita sebut perang dunia, kita pergi ke bab 4. Bab 4 guys, tutup mata tahun ni. Semua orang saya pergi merantau, pergi tempat Sabah, Sarawak, Perlis, Kedah, semua tempat cikgu pergi. Ceramah cikgu bagi. Dia kata, cikgu, saya nak Malayan Union. Minta maaf Malayan Union. 2 soalan sudah keluar tahun lepas. So tahun ni fokus kita adalah ini dia, gerakan anti penyeraan Sarawak. Kalau topik ni keluar saya gembira tau. Tahu kenapa? Ada 2 bentuk soalan. Bentuk pertama dia. Bentuk pertama dia, kenapa Sarawak diserahkan? Sebab-sebab penyeraan dan proses seraan.
Kedua, bentuk kedua dia, bentuk yang hebat, letak star, iaitu sebab-sebab penentangan masyarakat Sarawak dan juga cara-cara mereka menentang. Cikgu, cara-cara mereka menentang, dia ada lebih kurang 7 cara, cikgu. Boleh tak saya ingat semua? Jangan. Tak payah. Yang kita kena tahu tu apa? Yang kita kena tahu adalah 4 bentuk sahaja. 4 bentuk sahaja. Saya bagi contoh. Bentuk pertama, demonstrasi. Bentuk kedua, perletakan jawatan beramai-ramai. Bentuk ketiga, golongan wanita seperti Cikgu Lily Eberwin dan Cikgu Ajiba Abul juga menentang. Dan akhir sekali, Rukun 13 dan pembunuhan Gabenor Sarawak Sir Duncan Stewart. Okay, so guys, dalam bab 4, jangan baca benda lain selain daripada gerakan anti penyerahan Sarawak. So fokus kita kena secara detail tekankan bahagian yang ini. Gerakan anti penyerahan Sarawak. Clear? Very good. Bab 5. Cikgu, bab 5 ni senang tau. Saya tahu senang. Sebab itulah sudah keluar tahun lepas. Tak apa. Dah keluar tahun lepas. Yang keluar tu apa? Faktor-faktor Persekutuan Tanah Melayu sudah keluar. Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu sudah keluar. Yang belum keluar sejak Sukatan Pelajaran Lama. Bila? Sejak dari tahun 2004 sampai 2019 topik ini tidak keluar. Sukatan Pelajaran Baru masih belum keluar. Iaitu bahagian pertama dalam bab 5. Iaitu jawatan kuasa kerja yang menggubal perlembagaan persekutuan dan juga reaksi yang ditunjukkan oleh AMCJA. Okey, cikgu, kalau jawatan kuasa kerja ditanyakan, apa yang saya kena ingat, cikgu? Dalam jawatan kuasa kerja, anda kena tahu siapa pengurusi dia, siapa anggota-anggota dia, apa cadangan-cadangan yang dikemukakan. Manakala dalam bahagian AMCJA Putra pula, fokus kita tindakan penentangan mereka. Kenapa mereka bertindak menentang dan apa cara penentangan dia? Cara penentangan dia 2 saja, guys. Cikgu, apa cikgu? 1, mereka kenalkan perlembagaan rakyat. 2, melancarkan hartal. Kenalkan perlembagaan rakyat, dekat buku teks ada 10 ciri. Jangan baca semua, keluarkan 5 ciri yang anda rasa boleh ingat. Kedua, melancarkan hartal, iaitu tutup perniagaan secara serentak. Cikgu, kenapa ni nak tutup? Kenapa cikgu? Tutup perniagaan secara serentak boleh melumpuhkan ekonomi negara. Tapi kedua-dua percubaan ini juga gagal kerana British tidak sokonglah. Okey? So guys, bab 5 tekankan jawatan kuasa kerja dan reaksi AMCJA Putra. Okey? Bab 6 tak payah. Bab 6 just baca untuk soalan objektif. Tak payah tekankan untuk kertas 2. Kenapa? Sebab tahun lepas satu bahagian besar serangan komunis dan langkah-langkah mengatasinya sudah ditanyakan dalam peperiksaan. Okay? Right? So, bab 7. Yes. Bab 7. Okay, next screen. Okay, dalam bab 7, apa yang kita kena fokuskan ialah bab 7 apa yang kita kena fokuskan ialah, okay, ada 2 benda. 12 ataupun 13 negeri trial exam paper this year. Apa yang dia tekankan? 6 negeri dia tekankan sistem ahli, 6 lagi negeri dia tekankan jawatan kuasa hubungan antara kaum. So guys, jika semua berjalan dengan lancar, tahun ini, okay, dalam peperiksaan SPM, either sistem ahli ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC akan ditanyakan dalam peperiksaan. So tekankan macam mana cikgu? Untuk CLC, very simple. Anda kena tahu isu-isu yang dibincangkan oleh CLC. Cikgu, isu. Boleh tak dia tukar perkataan dalam peperiksaan? Boleh. Isu-isu ini dalam peperiksaan dia juga boleh sebutnya sebagai masalah-masalah yang menghalang perpaduan kaum. Masalah-masalah yang menghalang perpaduan kaum. Okey, benda kedua, cadangan CLC. Apa cadangan yang dikemukakan oleh CLC dan adakah cadangan tersebut
berjaya. Itu yang kita kena tekankan. Okay? Dan dalam bahagian sistem ahli pula, sistem ahli direct question lah. Direct question. Dia boleh tanya apa tu sistem ahli? Siapa yang cadangkan sistem ahli? Satu bahagian soalan, ciri-ciri sistem ahli. Dan bahagian kedua soalan dia adalah pelaksanaan sistem ahli. Cikgu, kalau pelaksanaan sistem ahli, perlu tak saya kena ingat ke semua 9 nama punya tokoh, cikgu? Susahlah. Tak payah. Keluarkan 4 tokoh yang anda kena ingat. Pertama, Dato' On. Kedua, Dr. Lee Tiang Keng. Ketiga, Dato' EEC Turaisinggam. Keempat, Dato' Mahmud bin Mat. 4 orang nama ni anda ingat dan setiap tokoh ni apa tugas mereka. That's it. Itu pelaksanaan. Dan dalam sistem ahli ni, sistem ahli yang kita kena fokuskan ni, okay, kita kena tahu bahawa sistem ahli ni adalah satu sistem yang berjaya. Berjaya melatih pemimpin tempatan, berjaya mewujudkan perpaduan kaum dan juga berjaya mempercepatkan kemerdekaan kita. Okay guys. Okay, CLC, sistem ahli, either one tahun ni anda mungkin jumpa dalam peperiksaan. Kalau semua berjalan dengan lancar, Tuan merestui, maka ini benda you akan jumpa. Okay, bab 8, pilihan raya. Pilihan raya satu soalan penuh, dia tanya berkaitan proses-proses pilihan raya dalam March exam tahun lepas, iaitu pilihan raya umum pertama sudah keluar. So you just baca untuk objektif. Okay, alright. Bab 9, guys. Bab 9 tingkatan 4. Letak star beribu-ribu sebab, take my word guys, saya bukan bagi soalan bocor, tak ada bocor-bocor. Okay, bocor boleh ditampal. Okay, yang anda kena faham, bab 9 ini adalah antara bab hangat, hot dalam SPM. So, sama ada soalan nombor 2 ataupun soalan nombor 6 dalam kertas 2, dia boleh tekankan topik apa? Dia boleh tekankan topik bab 9. So, bab 9 cikgu, apa yang dia boleh tanya cikgu? Pertama, dalam bab 9, benda pertama yang dia boleh tanya adalah, okay, Suruhanjaya Perlembagaan. Suruhanjaya Perlembagaan atau dikenali sebagai apa? Suruhanjaya Red. Cikgu, Suruhanjaya Red, adakah cara simple nak belajar? Ya. Cara simple dia apa? Siapa pengurusi dia? Siapa anggota-anggota dia? Apa tujuan dia? Dan tindakan yang diambil oleh Suruhanjaya Red. So, soalan SPM, tindakan yang diambil oleh Suruhanjaya Red boleh keluar dalam esei. Ada 4 tindakan. Pertama, terima memorandum. Berapa banyak ni? 131 memorandum. Kedua, mencadangkan perkara-perkara utama. Ada 4 perkara utama. Ketiga, membincangkan isu-isu sensitif seperti duit kerayatan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kewarganegaraan bukan Melayu. Dan akhir sekali, perjanjian ditandatangani antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Ratu England. So, ini adalah tindakan Suruhanjaya Red. So, Suruhanjaya Red ketika you belajar, you ikut kronologi, senang nak faham. Cikgu, kalau tahun ini Suruhanjaya Red tak keluar cikgu, apa benda lagi yang boleh keluar cikgu? Kalau Suruhanjaya Red tidak ditanyakan, satu lagi benda yang senang boleh ditanyakan dalam bab 9 ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Guys, 1957. Kenapa cikgu tekankan tahun tu? Sebab topik yang sama, Persekutuan Tanah Melayu, tapi 1948 kita telah pun belajar dalam bab 5. So jangan keliru Bab 5 48, bab 9 57. So 57 you tekankan ciri-ciri yang ada. Ada 5 ciri dia. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, agama Islam sebagai agama rasmi. Ada 5 perkara penting dalam perlembagaan negara kita. Setiap perkara keluarkan 1 contoh. Sudah lebih daripada memadai. Okay? So guys, tolong tekankan detail bab 9 sebab
berpeluang besar untuk ditanyakan dalam peperiksaan. Okay? So last, untuk bab tingkatan 4, bab 10. Saya rasa bab 10 ni, semua negeri dia nak bab 10 keluar tau. 11 negeri, 11 negeri punya trial exam. Ini yang dia tanya. Persediaan kita dalam menyambut kemerdekaan. Cikgu, persediaan tu banyak ke? Tak banyak. Pecahkan pada dua. Persediaan fizikal dan persediaan sambutan. So dua benda ni you pecahkan, keluarkan poin-poin dia. Kalau persediaan fizikal, bina Stadium Merdeka. Bina Istana Negara. Sediakan apa tu? Bendera kebangsaan. Sediakan lagu kebangsaan, jata negara. Itu jawapan dia. Okay, seterusnya sambutan pula. Antar pegawai-pegawai pergi ke latihan protokol. Okay, sediakan baju untuk mereka. Siapa? Untuk menteri-menteri. Okay, sediakan tempat duduk untuk ruang apa? Dev-dev kehormat yang datang. Semua sedia. Tunggu dah masa ya. Apa masa dia? 31 Ogos 1957, 12 tengah malam. Kita akan menyambut kemerdekaan. So persediaan menyambut kemerdekaan dalam buku teks, you baca ikut kronologi, 2 muka surat saja, ia boleh menyumbangkan 1 soalan. So guys, di tingkatan 4, apa yang kita sebut dan apa yang kita tekankan selama ini ialah hanya merangkumi 20% daripada sukatan pelajaran tingkatan 4. Yang lain cikgu dah buang dah. Clear? Daripada apa yang kita tekankan inilah guys, anda akan jumpa 2 soalan struktur, 2 soalan esei. Clear? Cukup tak? 2 struktur, 2 esei cukup? Tak. Kenapa? Cikgu lagi 2, lagi 3. Ayo kita ke tingkatan 5 pula. So tingkatan 5 ada 10 bab. Tapi bukan 10 bab tu kita nak selesai. Yang kita kena tekankan adalah bab pertama, negara berdaulat. Cikgu, apa tu berdaulat? Berdaulat maksudnya bebas. Kalau bebas, apa yang kita boleh buat? Boleh jogging, boleh joget. Tak, berdaulat tu kita kena jaga. Kalau kita tidak jaga kedaulatan kita, orang lain boleh mencemari kedaulatan. So, dalam bab pertama yang kita kena tekankan ialah kepentingan negara berdaulat dan bagaimana ataupun cara-cara mengukuhkan kedaulatan. So guys, uniknya bab 1 ini dalam tingkatan 5, setiap subtopik ada 4 isi saja. So senang kita nak prepare. Macam mana? Setiap isi keluarkan 1 contoh. Maka 8 ayat, 8 ayat. 8 ayat di sini, 8 ayat di sini sudah cukup untuk anda skor dengan cemerlang untuk bab 1. Guys, kalau bab 1 soalan kebat ditanyakan, dia boleh tanya, okay, kedaulatan, kepentingan tu. Apa tu kepentingan sebuah negara merdeka dan bagaimana kita boleh menjaga kedaulatan negara kita dan sebagainya. Okay? So itu bab 1. Tapi yang kita kena tekankan detail tahun ini ialah bab 2. Kalau semua berjalan dengan lancar, sama ada soalan nombor 3 ataupun soalan nombor 7 tahun ini, you boleh jumpa ciri-ciri perlembagaan persekutuan dan pindaan yang dibuat. Okey, ciri-ciri perlembagaan persekutuan dan pindaan yang dibuat. Okey, kalau kita kata ciri-ciri perlembagaan persekutuan, cikgu, ada berapa ciri? 2 ciri saja. Ciri tradisional, ciri moden. Ciri tradisional ada 4, moden ada 3. You punya kerja, setiap satu contoh. That's it. Pindaan pula 2 saja. Pindaan 63, pindaan 65. Okay, baca secara detail, confirm you akan jumpa 1 soalan. Okay, then bab 3, bab yang saya sangat suka. Kita tak kenapa saya suka bab 3 ni. Tahun lepas 3 exam 2 kali keluar tau. 2 kali pun dia tanya benda yang sama. Dia tanya apa? Dia tanya konsep raja berkuasa mutlak dan konsep raja berperlembagaan. So untuk tahun ini guys, tolong fokuskan detail berkaitan konsep raja berperlembagaan. So kalau kita kata raja berperlembagaan, siapa dia raja berperlembagaan? Siapa tu raja negara kita? So kalau kita kata raja negara kita, okay, yang di Pertuan Agong. So Agong merupakan raja berperlembagaan. So cikgu, kalau Agong keluar dalam peperiksaan, apa soalan dia cikgu? Soalan dia ada 2 bentuk saja. 1, dia boleh tanya berkaitan fungsi majlis raja-raja, fungsi majlis raja-raja yang dianggotai oleh 9 raja-raja Melayu. Okay? Dan kedua,
bidang kuasa yang di Pertuan Agong. Okay, bidang kuasa yang di Pertuan Agong. So kalau cikgu kata bidang kuasa yang di Pertuan Agong, ada banyak bidang kuasa yang anda kena ingat 4 sahaja. Tak payah baca lebih. Bidang kuasa parlimen, bidang kuasa dalam agama Islam, bidang kuasa dalam perlantikan, bidang kuasa dalam pelaksanaan hukuman. Cukup. 4 benda ni keluarkan, 4 contoh you keluarkan, 8 ayat di tangan anda. So setelah you prepare yang ni, additional, just baca 2 perenggan dekat buku teks, 1 perenggan anda baca untuk komponen dalam Parlimen Malaysia. Ada 3 komponen, Dewan Rakyat, Dewan Negara yang di Pertuan Agong. Kemudian, 1 lagi perenggan dekat buku teks, baca sedikit sebanyak tentang fungsi badan pelaksana. So, kalau cikgu kata fungsi badan pelaksana, ia merujuk kepada fungsi kabinet atau jemaah menteri. Fungsi kabinet atau jemaah menteri. Boleh faham? Okay? So, yang ini untuk bab 3. So, bab 4, jangan skip, tapi tak payah tekankan detail. Sebab bab 4 ni, dia ni berkaitan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, bagaimana kedua-dua mereka berkongsi kuasa dan melaksanakan pentadbiran. Tapi, yang dah keluar dalam exam, senarai persekutuan, senarai negeri, senarai bersama, sudah ditanyakan dalam peperiksaan SPM. Yang belum ditanyakan satu bahagian saja, iaitu kerjasama. Okay, kerjasama yang dibuat oleh kerajaan persekutuan bersama-sama dengan kerajaan negeri. So, bila dia tanya berkaitan kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, okay, ada banyak kerjasama, tapi kita keluarkan 4 kerjasama cukup. Masa belajar, dekat buku teks, ada 3 muka surat kerjasama, keluarkan 4 poin dia, setiap poin 1 contoh sudah memadai. Okay, yang ini untuk bab 4. Okay, dan bab yang seterusnya, dan bab yang sangat penting untuk kita tekankan tahun ni, dan boleh dikatakan ada satu soalan SPM, iaitu bab berkaitan pembentukan Malaysia. So guys, kita dah lama merdeka, tapi Sabah Sarawak belum join. So untuk Sabah Sarawak join dengan kita perlu wujudkan satu gagasan. So yang setakat ni pernah keluar dalam peperiksaan dalam bab 5 adalah idea Malaysia, siapa yang cadangkan Malaysia. Lepas tu, sebab-sebab ataupun faktor-faktor kenapa Malaysia dicadangkan ataupun kenapa Malaysia nak dibentuk sudah ditanyakan. So, untuk tahun ni, dalam bab 5, you tengok guys, langkah-langkah pembentukan Malaysia dan perjanjian Malaysia yang ditandatangani. Langkah-langkah pembentukan Malaysia dan perjanjian Malaysia yang ditandatangani, kita kena tekankan. Guys, so kalau langkah-langkah, cikgu ada banyak langkah kan cikgu? Ya, saya tahu. Fokus kita, langkah yang anda kena tekankan. 1, JSKM, Jawatan Kuasa Setia Kaum Malaysia. Kedua, okay, referendum Singapura. Ketiga, Suruhanjaya Kobot dan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan, JAK. 4 langkah ini tolong tekankan secara detail bersama-sama dengan perjanjian Malaysia. Cikgu, perjanjian Malaysia saya tak pernah jumpa lah. Dekat buku teks, perjanjian Malaysia ni dilabelkan sebagai perjanjian Julai 1963. Perjanjian Julai 1963. Okay, tolong tekankan bab 5 settle. Bab 6, guys, daripada banyak-banyak yang ada, bab 6 ni selepas Malaysia dibentuk, apakah cabaran yang biasanya kita hadapi? Sebab negara baru bukan? Negara baru ada banyak masalah tau. Salah satu masalah komunis. Kemudian masalah ekonomi, masalah politik dan sebagainya. Yang setakat ni sudah keluar, perpisahan Singapura. Singapura, dia join negara kita 2 tahun lepas tu cabut. Tak tahulah kenapa dia join tahu kan? Tahu? Mesti tahu punya. Dia join lepas tu keluar. SPM pun sudah keluar. Yang kita kena fokuskan tahun ni,
kita ni negara berbilang kaum, betul tak? Ada Melayu, ada Cina, ada India dan lain-lain. Yang penting dalam masyarakat Malaysia adalah perpaduan. So, soalan yang kita kena tekankan dalam bab 6 adalah masalah perpaduan kaum yang telah mencetuskan tragedi 13 Mei 1969. Negara berbilang kaum, macam mana boleh ada masalah ini? So, soalan dia adalah sebab-sebab kenapa meletusnya tragedi rusuhan kaum dan bagaimana kerajaan mengambil langkah-langkah drastik untuk menamatkan rusuhan dengan kadar yang segera. Sebab dan tindakan kerajaan kita kena tekankan secara detail untuk bab 6. So, bab 6 kalau keluar, ini sahaja. Just fokuskan satu topik saja. Clear? Bab 7. Guys. Bab 7 masih lagi perpaduan. Dan bab yang membunuh pelajar tingkatan 5 tahun lepas SPM adalah bab 7 juga. Kenapa cikgu? Soalan yang senang tetapi dia mengelirukan pelajar. Soalan berkaitan pendidikan kebangsaan. Statement yang dia bagi laporan pelajaran BANS dan laporan pelajaran Razak. Itu tingkatan 4 punya silibus. Tapi tiba-tiba soalan pula dia tanya, matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Itu adalah tingkatan 5. So, pendidikan, you letak tepi tahun ni. Fokus kita tahun ni 2 bahagian. Bagaimana bahasa Melayu dan bagaimana sukan berjaya mewujudkan perpaduan kaum. So, dalam bahagian bahasa Melayu dan sukan, guys, bahasa Melayu, bagaimana kita memartabatkan. Tengok bagaimana kita memartabatkan bahasa Melayu. Dan dalam bahagian sukan pula, sukan sebagai alat perpaduan dari alam kanak-kanak sampai di peringkat antarabangsa. So, di setiap peringkat, bagaimana sukan memainkan peranan dalam mewujudkan perpaduan kaum. So guys, untuk bab 7, 2 bahagian ini anda tekankan secara detail. Bahasa kebangsaan dan sukan sebagai alat perpaduan. Clear? Okay, next. Bab 8, 9, 10, ada 3 bab ni. 3 bab ini 3 bab yang sakit kepala kepada pelajar lah. Kenapa? Banyak sangat informasi. Tak payah baca. Bab 8, bab berkaitan ekonomi. Guys, kalau tadi ekonomi, negara kita tak boleh maju. So, asas kepada ekonomi negara kita adalah dasar ekonomi baru, DEB. Unfortunately, dasar ekonomi baru tahun lepas sudah keluar. So, tahun ni fokus kita adalah DPN, Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional yang wujud dari tahun 1991 sampai tahun 1999. So, 10 tahun punya projek. Guys, cikgu, apa tu DPN? Jangan salah anggap. DPN adalah projek kesinambungan dari dasar ekonomi baru. So, dasar ekonomi baru 20 tahun dia sudah buat, tambah lagi 10 tahun, dikenali sebagai DPN. Dan DPN, kalau soalan keluar, direct question, pelaksanaan dia. Apakah tindakan kerajaan dalam mewujudkan pembangunan negara? 4 tindakan saja. Membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat, menyusun modal saham masyarakat, dan pembangunan wilayah. 4 tindakan ini diambil oleh kerajaan bagi memastikan negara kita membangun secara pesat. Itu yang kita kena fokuskan dalam bab 8. Satu bahagian saja. Okey. Bab 9, letak star. Kenapa? Bab 9 ini adalah bab wajib. Bab wajib dalam SPM. So, kalau kita kata bab wajib dalam SPM, okey, maksudnya ada soalan. Sama ada soalan nombor 4 atau soalan nombor 9 tahun ini, kita kena fokuskan bab 9. So, dalam bab 9 ini, yang penting adalah bahagian hubungan Malaysia dengan PBB, Commonwealth, OIC, dan NAM. Saya ulang, PBB, Commonwealth,
OIC, dan 6. 3 ataupun 4 pertubuhan ini, apa peranan ataupun sumbangan yang Malaysia bagi? Guys, semua pertubuhan, Malaysia adalah negara pertama yang turun padang bagi sumbangan. Sebagai contoh, Turki, Syria, tanah apa tu, gempa bumi, betul tak? Recently, banyak orang mati. Malaysia segera menghantar bantuan. Kenapa? Itu adalah apa yang kita punya tanggungjawab dalam apa? Tanggungjawab dalam melaksanakan peranan antarabangsa. So guys, dalam bab 9, fokus kita adalah PBB, OIC, Commonwealth, additional 6, topik dia adalah peranan atau sumbangan Malaysia. Lepas kita habiskan yang ini, last bab, bab 10 adalah bab berkaitan isu-isu semasa yang melibatkan negara kita dan juga negara-negara dunia. So dalam isu antarabangsa ni, yang paling penting yang kita kena fokuskan tahun ni adalah isu kelestarian alam. Cikgu, apa itu isu kelestarian alam? Kelestarian alam maksudnya isu alam sekitar. Malaysia sangat peka kepada isu alam sekitar. Dari deklarasi Langkawi sampailah kepada isu Antartika. Semua isu-isu antarabangsa ni Malaysia memainkan peranan penting. Okey, fokuskan yang ini. Dan yang kedua, isu yang berkaitan global contemporary. Tahun ini fokus tentang isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan maksudnya isu yang melibatkan Malaysia memberi bantuan kemanusiaan kepada dunia. Seperti isu yang berkaitan Turki Syria ataupun isu keamanan. Dan satu lagi isu yang sangat penting yang kita kena fokuskan adalah kelapa sawit dan penyakit berjangkit. So, dalam bab 10, semuanya berkaitan penglibatan Malaysia dalam menjayakan isu-isu antarabangsa dan semasa. Guys, 10 bab tingkatan 5 pun cikgu sudah kupas. Yang penting di sini, mana bahagian yang saya tekankan secara detail, kita kena fokuskan. Cikgu, boleh tak saya boleh habiskan 20 bab dalam 5 hari? Boleh! Tahu kenapa? Bukan semua yang cikgu bagi. Yang cikgu keluarkan setiap bab satu subtopik dengan bentuk soalan dia sahaja. Yang anda kena buat sekarang adalah untuk semua subtopik yang cikgu berikan, keluarkan satu soalan dan poin-poin dia. Maksimum poin 4 poin dengan 4 contoh. So setiap kali kita bincang untuk satu topik, 4 isi, 4 contoh, lebih daripada memadai. Boleh faham? So guys, anda prepare yang ini. Tekankan semua benda yang cikgu bagi. Dengan 80 soalan objektif dekat buku teks. Sudah lebih daripada cukup untuk kita berjaya menguasai sejarah dengan keputusan yang paling cemerlang, iaitu A+. Semoga Tuhan merestui kejayaan anda. Cikgu di sini akan berdoa supaya seluruh Malaysia dapat membuat soalan sejarah dengan lengkap, dengan prestasi yang cemerlang. Selamat maju jaya diucapkan kepada anda. Sebelum saya mengakhiri ceramah hari ini, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajuh Masa Universiti dengan ES Tutorial Venture untuk memberi peluang kepada cikgu menjayakan program OTIPS 2023. Sekian.
The global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, The world is now in recession. one thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates, we shape their future.
The global economic condition is volatile and unpredictable. Whether we are thriving in an economic success or facing global recession, The world is now in recession. one thing remains certain. The key to a rewarding future is in owning the right education. MASA provides opportunities for graduates to define their success from the very start of their tertiary education. Pathways to honing the right future skills parallel to academic achievements are what we do best. So if your inspiration is in changing the global state of affairs or simply changing someone's world as a healthcare professional, an innovative engineer, a technological entrepreneur, or a futuristic leader who is ready for the coming industrial revolution and beyond, then MASA is your answer. We don't just nurture graduates, we shape their future.